Tunangan. Kemudian aku masuk ke dalam masjid Al-Aqsa dan solat 2 rakaat. Kemudian aku keluar, maka datang kepada Jibril alaihi salam dengan membawa bekas atau bejana berisi arak dan bejana berisi susu. Maka aku memilih susu. Jibril alaihi salam berkata, engkau memilih yang sesuai dengan fitrah kesucian jiwa. Kemudian ia menaikkan kami hingga ke langit. Apa yang Jibril AS bawa arak dan susu itu bukan dari di atas dunia ni. Jibril ambil daripada syurga arak dan susu tersebut. Arak yang berada di syurga itu halal. Walaupun begitu, dari dua benda Nabi SAW memilih susu, tidak memilih arak. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim serta Imam Ahmad. Jadi apa yang Nabi jadikan orang ini sebagai tunggangan, jadi tunggangan ini merupakan sejauh jarak mata memandang. Sebab tu Nabi SAW ketika melakukan perjalanan Isra, yang mana perjalanan Isra di atas muka bumi ini, di antara Baitul Maqdis, di antara Baitullah nak pergi ke Baitul Maqdis, ikut kebiasaan waktu itu atau ketika itu perjalanannya, maka makan masa 1 bulan perjalanan. Dan Nabi boleh pergi daripada Isra Mi'raj dalam masa hanya beberapa jam saja. Hanya beberapa jam. Sebab tu kelajuan atau speed di burang ini seperti jarak jauh memandang. Nabi naik sini terus sampai ke Baitul Maqdis. Jadi hadis yang seterusnya pula mukjizat perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Baitul Maqdis dalam waktu 1 malam. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, lama usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjid al-Aqsa asbaha yatahaddatsu an-nas bidzalik fartadda an-nas mimman kanu amanu bihi وصدقوا وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا هل لك إلى صحابك يزعم أنه أسري به ليلة إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك قالوا نعم قال فإن كان قال ذلك لقد صدق قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة ولذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dijalankan di malam hari oleh Allah. Isra ini bermakna perjalanan di atas muka bumi, daripada Baitullah ke Baitul Maqdis. Maka Nabi tak menceritakan tentang perjalanan Mi'raj. Mi'raj ini daripada Baitul Maqdis sampai ke langit ke-7 dan sampai ke Sidratul Muntaha. Maka di pagi harinya orang banyak membicarakan hal dan mereka hampir-hampir ada di kalangan sahabat yang beriman pun hampir-hampir murtad. Dan ketika Nabi berada di Hijr Ismail, datanglah Abu Jahal. Dalam bahasa kita tanya Muhammad, apa cerita tu hari ini? Nabi pun menerangkan, semalam aku diperjalankan daripada Baitullah ke Baitul Maqdis. Nabi hanya baru cerita tentang perjalanan Isra sahaja. Kemudian Abu Jahal terus bercelah, semalam kau pergi ke Baitul Maqdis dan pagi-pagi dah sampai sini. Nanti yang Muhammad, aku akan kumpulkan orang semua dan boleh tak kau cerita kepada orang ramai seperti mana kau bercerita dengan Nabi kata okey. Ingat perjalanan yang hanya Isra saja Nabi menceritakan, itu pun mereka hampir tak percaya. Kalau zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi, setakat daripada Baitul Maqdis pergi daripada Baitullah ke Baitul Maqdis dan patah balik 1 malam masih sempat lagi.
Kita letak 2 jam perjalanan atau sejam setengah 2 jam, kan? Masih sempat untuk benda tak perlu dihiraukan lah, ya. Tetapi zaman tu, zaman yang paling canggih ketika itu, perjalanan makan masa paling cepat 1 bulan. Tiba-tiba Nabi dikirim dalam setengah malam atau setengah hari, dalam hanya beberapa jam. Di antara lepas Isyak, kita Isyak 35, 37, dia letak 40 sampai subuh, jam subuh. Berapa jam? Dia kena kurang pada 10 jam, 9 jam. Boleh patah balik, kan? Jadi mereka merasa Nabi kata tidak benar, ya. Maka apabila Abu Jahal mengumpulkan orang, Nabi pun menceritakan seperti mana Nabi ceritakan kepada Abu Jahal, ya. Itu yang sehingga dalam hadis ini mengatakan, maka di pagi harinya orang banyak membicarakan hal itu, tentang hal yang Nabi ceritakan tersebut, dan mereka hampir-hampir murtad dari siapa yang dahulunya mereka beriman dan benarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, apakah kamu berpihak pada sahabatmu, wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar tanya, apakah ia menyatakan bahawa malam tadi ia telah diperjalankan ke Baitul Maqdis? Abu Bakar berkata, apakah ia benar-benar mengatakan demikian? Kan Sayyidina Abu Bakar tanya, betul ke Nabi betul Muhammad berkata malam tadi ia diperjalankan ke Baitul Maqdis? Ya, betul. Dan kalau yang cakap itu daripada mulut Muhammad, memang aku percaya. Jika ia berkata seperti itu, maka ia benar. Mereka berkata lagi, engkau membenarkan bahawa ia pergi ke Baitul Maqdis dan datang kembali sebelum fajar, sebelum waktu subuh. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya, sesungguhnya aku akan membenarkan, bahkan jika ia pergi lebih jauh dari itu. Ya, jadi orang kafir yang dikatakan Abu Jahal ini hanya disampaikan berita bahawa pergi Isra daripada Baitullah ke Baitul Maqdis, yang jarak perjalanan biasa makan sebulan perjalanan, ya. Itu pun mereka susah nak terima. Apatah lagi Nabi kata pergi sampai ke langit ke-7 dan sampai ke Sidratul Muntaha, ya. Sedangkan nak pergi ke langit itu pun tak ada satu pesawat boleh sampai ke langit, sampai ke angkasa dia nak sampai ke langit. Apatah lagi daripada satu langit ke langit kedua, ke langit ketiga, kan? Sedangkan yang dikatakan Buraq tadi tu, dengan sekali naik jarak jauh memandang, ya, hanya beberapa saat boleh sampai ke Baitul Maqdis, ya. Sebab tu dinisbahkan perjalanan tersebut mungkin makan masa ribuan tahun perjalanan, boleh pergi dalam masa beberapa jam. Kalau 2 saat, 3 saat boleh pergi sampai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis nak naik sampai ke langit pertama hingga langit kedua, berapa jauh? Sebab itulah Nabi boleh sampai ke Sidratul Muntaha dan turun hanya dalam beberapa jam, ya. Terus saya kata tadi, kalau zaman sekarang, kalau setakat daripada Baitullah ke Baitul Maqdis pergi dan balik, memang tak mustahil boleh. Tapi perjalanan yang sampai ke Sidratul Muntaha di atas langit ke-7, sebab tak ada lagi pesawat yang boleh naik sampai ke atas langit. Boleh tembus langit pertama, masuk langit kedua sampai ke langit ke-7. Apatah lagi nak sampai ke langit yang ke-7. Memang benda itu sukar. Tapi bagi kita beriman kepada apa yang Allah Ta'ala kata, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, kita beriman kepada petunjuk yang Allah sampaikan kepada kita dalam perkara ghaib ini, wajib bagi kita beriman. Kalau setakat Isra ini, kalau setakat mengkata dalam mimpi, siapa boleh berlaku kepada siapa. Tapi ini realiti berlaku dengan roh dan jasad sekali, bukan hanya dengan roh sahaja, ya. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, aku membenarkan khabar dari langit yang ia terima di pagi hari atau di petang hari. Kerana itulah Sayyidina Abu Bakar digelari sebagai as-siddiq yang selalu membenarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada di kalangan orang yang sudah masuk Islam yang jadi blur
dan bahkan dia mula berpihak kepada orang kafir, berkata, nanti Muhammad angkat kaki sebelah. Nabi pun angkat kaki sebelah. Okey, sekarang dia kaki itu kau angkat sebelah. Nabi kata, kalau kau angkat dua kaki, jatuhlah kan, dah angkat sebelah, biarkan sebelah terangkat, angkat sebelah lagi. Nabi kata jatuhlah. Dan dia membelengking dan menghina Nabi. Sejengkal daripada atas muka bumi pun kau tak boleh angkat. Ini kan kau diklaim naik, kau boleh pergi sampai ke Baitul Maqdis dan patah balik. Jadi Nabi bagi tahu, kalau kau nak tahu jawapan dia, kau pergi pada Omar. Omar ada jawapan dia. Ya, bermakna orang ini orang Islam. Dan bila sesuatu berlaku pada Nabi, sepatutnya dia tunggu dengan sabar penjelasan Nabi. Tetapi dia memperlekehkan di hadapan orang-orang kafir. Dan bila orang Islam yang buat, orang kafir terpertanyalah. Yang lalu bila sampai pada Sayyidina Umar, orang ini pun menceritakan, aku jumpa Muhammad tadi. Aku tanya dia, kan, dia cakap benda yang tak masuk akal. Kan, dia pergi ke Baitul Maqdis dan boleh patah balik. Kan, dalam sana hanya beberapa jam ataupun dalam kurang daripada 10 jam, 8 jam gitu. Ya. Maka aku suruh dia ambil kaki sebelah. Kemudian dia dah ambil, dia kata biarkan kaki itu, sekarang ambil sebelah lagi. Lalu dia kata, kalau aku ambil lagi sebelah, jatuhlah. Dan aku pun bagi tahu dia, kalau sejengkal daripada atas muka bumi pun kau nak angkat tak boleh. Kan? Ini kan kau nak pergi dengan jarak yang begitu jauh, kau boleh pergi dalam hanya sebahagian malam sahaja. Kan? Kemudian Muhammad bagi tahu jawapan tu ada kepada kau. Sayyidina Umar kata, betulkah apa yang dikatakan oleh Muhammad? Jawapan tu ada kepada aku. Ya. Sayyidina Umar tahulah. Bermakna bukan Nabi tak boleh jawab, Nabi boleh jawab. Tetapi bagi orang yang nak memperlekehkannya, ini menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghina ini termasuk kategori murtad. Man badala dinuhu faqatuluh. Barang siapa yang tukar agama ataupun murtad, kan, pancung ataupun bunuh. Dah bagi tahu baik, kan, sepatutnya bagi tahu kita beriman pada perkara-perkara baik, kan. Tiba-tiba dia nak memperlekeh, di hadapan orang kafir memperlekeh Nabi juga. Jawapan tu lah Nabi kata ada pada Sayyidina Umar. Tak pasal-pasal kena pancung lah, ya. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar, kan, Nabi bagi tahu kalau iman Abu Bakar Siddiq berada pada satu neraca. Dan kemudian iman orang-orang Islam di neraca yang lain, maka lebih berat beratnya iman Sayyidina Abu Bakar bandingkan iman orang Islam lain. Kerana beliau membenarkan apa sahaja yang Nabi melakukan. Ya. Dalam hadis yang disebutkan Nabi Muhammad SAW memilih sesuai fitrah di Masjid Al-Aqsa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lailata usriya bi ra'aitu Musa wa idha wa rajulun darbun rajulun ka'annahu min ijali syam'a wa ra'aitu Isa bin Maryam fa idha wa rajulun rab'atun ahmar ka'annama kharaja min bi masik wa innahu ashbaha ولد إبراهيم منه ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر وقال اشرب أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diperjalankan dalam Isra Mi'raj, aku melihat Nabi Musa AS, dan dia adalah seorang yang berambut rapi dan tegak. Dan di sini kata kuruslah. Kurus ni bukan bahasa kurus orang yang sakit, kurus yang macho, badannya tegak, ya. Seakan-akan ia adalah orang daripada Syanu'ah. Orang-orang Syanu'ah dia daripada Yaman, ya, orang yang Yaman.
Kemudian aku melihat Isa alaihissalam, dan dia adalah yang tegak berkulit kemerah-merahan, seakan-akan ia baru keluar dari mandi bersuci. Dengan ciri-ciri itu tampak seperti putera Ibrahim alaihissalam. Kemudian didatangkan padaku dua bejana yang salah satunya berisi susu dan satunya lagi berisi arak. Jibril alaihissalam berkata, minumlah yang engkau mahu di antara keduanya. Maka aku mengambil susu dan meminumnya. Maka dikatakan kepadaku, engkau mengambil yang sesuai dengan fitrah. Jikalau engkau mengambil arak, maka hancurlah umatmu dengan arak itu. Ya, dua jenis minuman ini Jibril alaihissalam bukan pergi ambil pergi beli kat Street 9 ke 7 ya, ambil dari syurga bawa, dan Nabi dibenarkan minum sebab di syurga tu ada arak, ada sungai, ada arak daripada sungai, ada sungai yang kuantitinya arak. Begitu dia ada sungai madu, ada sungai susu, dia Jibril bawa dari sana. Yang berada di syurga semuanya halal. Walaupun begitu, Nabi SAW apabila diberi pilihan sama ada arak atau susu, Nabi memilih yang fitrah, iaitu bila Nabi pilih susu, maka kata Jibril beritahu engkau mengambil yang sesuai dengan fitrah. Jibril kata lagi, jikalau engkau mengambil arak, maka hancurlah umatmu dengan arak. Sebaik Nabi tak pilih arak, walaupun arak yang Nabi ambil dari syurga, Jibril ambil tu dibolehkan minum. Dalam keadaan Nabi SAW pilih susu pun, kita lihat segelintir umat kadang-kadang mabuk dengan arak. Tetapi bayangkanlah kalau Nabi memilih arak dari syurga tersebut, lagi hancur umat kita, ya, lagi hancur umat kita dengan arak tersebut. Dalam hadis ke-10 pula, Nabi SAW menjadi imam para nabi di Masjid Al-Aqsa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aytuni fil hijri wa quraish tas'aluni an masari fas'altani an asya'a min al-bayt al-maqdis lam asbitha fa quridtu qurbatan ma quridtu mislahu qattu. Qala farafa'ahu Allah li anzur ilayhi ma yas'aluni an shay'in illa anba'ahum bihi wa qad ra'aytuni fi jama'atin min al-anbiya fa idza Musa qa'imun yusalli fa idza rajulun darabun ja'idun ka'annahu min rijalin shanu'ah wa idza Isa ibn Maryam alayhi salam qa'imun yusalli aqrabun nas bihi syabahan Urwah bin Mas'ud as-Saqafi. إذا إبراهيم عليه السلام قام يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه وحانت الصلاة فامتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا ملك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW sabda, ketika aku berada di Hijr Ismail, Nabi berada di Hijr Ismail, balik pada mikraj tersebut, Nabi termenung berada di Hijr Ismail, dan kemudian mereka menanyai tentang hal-hal di Baitul Maqdis yang tidak aku ketahui. Dan Nabi dia kata Nabi nak pergi ke Baitul Maqdis, kan Nabi pergi ke sana dan patah balik. Jadi menimbulkan persoalan kepada golongan Quraisy. Mereka bertanya berbagai-bagai. Engkau pergi ke Baitul Maqdis tu, kau tolong ceritakan Baitul Maqdis tu ada berapa tiang? Tiang dia macam mana? Ya, besarnya macam mana, antara satu tiang ke tiang berapa jaraknya? Macam-macam soalan. Sehingga bila tanya gitu, maka Nabi SAW menjadi kadang-kadang sukar untuk menjawab. Ya, maka dan Allah Ta'ala tunjukkan macam menayangkan video yang macam kita pergi ke majlis kemudian kita tonton rakaman tersebut. Allah rakamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi boleh menceritakan kepada para sahabat hingga tak ada soalan yang tidak dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat sahabat,
orang kafir bertanya kepada Nabi, Nabi dapat menjawab dengan lancar, ya, seperti mana Nabi melihat tersebut, ya, dalam rakaman tersebut. Ketika itu mana rakaman macam kita sekarang, ya, kita live boleh, apa yang berlaku di Mekah Madinah kita boleh tengok live langsung, ya. Nabi begitu ada bertanya, Allah tak tunjukkan bagaimana keadaan di Baitul Maqdis tersebut, dan sehingga Nabi dapat menjawab dengan fasih, ya, hingga aku melihatnya tidak mereka bertanya kepada aku tentang sesuatu melainkan aku dapat menjawabnya, dan aku melihat diriku dalam jemaah para Nabi, dan Nabi dapat melihat dirinya dalam jemaah para Nabi, dan aku melihat Musa AS, dan Nabi sesama melihat kembali rakaman yang Allah tak tunjukkan tersebut. Nabi menceritakan Nabi melihat Musa AS dalam solat, sedang solat, dan dia adalah lelaki yang tegak seperti orang-orang daripada Syamah, yang kaum daripada Yaman, ya. Dan aku melihat Isa AS sedang solat, ia sangat mirip dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dan aku melihat Ibrahim AS sedang solat, ia sangat mirip dengan sahabat, bukan sahabat kalian. Maksud sahabat kalian itu diri Nabi SAW sendiri, yakni diri beliau SAW. Maka datang waktu solat dan aku mengimami mereka. Setelah aku selesai solat, ada yang berkata, ya Muhammad, ini adalah Malik, penjaga neraka. Penjaga neraka sahabatnya namanya Malik Zabaniyah. Kalau penjaga syurga, Malik Ridwan. Ada di kalangan Nabi introduce, ya Muhammad, ini malaikat Zabaniyah, penjaga neraka. Maka berilah salam kepadanya. Nabi kembali bagi salam. Oleh sebab itu Malaikat Zabaniyah bagi salam kepada Nabi SAW. Ya, maka aku menulis kepadanya dan dia dari itu memberi salam. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dan juga An-Nasa'i. Ya, bagaimana Malik Zabaniyah yang semenjak Allah SWT mencipta malaikat ini, ya, sampailah ketika Nabi jumpa dan sampai hari kiamat, malaikat Malik Zabaniyah tidak pernah senyum. Kenapa? Beliau ditugaskan untuk menjaga neraka. Ditugaskan untuk menjaga neraka, berbagai penderitaan, siksaan semua. Malaikat ini dapat rasa dan ketahui, yang sebab tu tak pernah senyum sekalipun. Macamlah orang-orang yang kita boleh kiaskan dengan pekerja-pekerja wajan yang kerja bahagian menggantung orang, dan dia takkan tunjuk muka dia lah, kan? Dia pun dalam keadaan sentiasa serius, dan pasal dia berhadapan dengan memutuskan roh dan jasad di antara roh jasad manusia. Kerana dia beri tugas amanah begitu kepada dia. Jadi dia pun dalam keadaan yang begitulah, contoh begitu. Begitulah Malik ini. Beliau tidak pernah senyum. Bila malaikat lain dikenalkan kepada Nabi pun bagi salam. Sebelum salam dia jawab dulu, dan Nabi bersalaman dengan dia, kan? Nabi pun bersalaman dengan dia. Hadis yang ke-11, Masjid Al-Aqsa ditampakkan kepada Rasulullah SAW untuk diuraikan kepada kaum Quraisy. Sama juga hadis ini, cuma riwayat yang lain, ya. Jadi bila tanya sahabat-sahabat tentang apa yang berada di Masjid Al-Aqsa, Nabi menceritakan satu persatu, ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lamma kadzabatni Quraisy kuntu fil hijr fajallallahu li baital maqdis fatafiqtu ukhbiruhum an ayati wa ana anzuru ilayhi. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika kaum Quraisy mendustakan aku. Ketika kaum Quraisy mendustakan aku berdiri di Hijr Ismail. Tiba-tiba Allah Ta'ala menampakkan padaku Baitul Maqdis, sehingga aku dapat mengabarkan kepada mereka tentang sifat-sifat, tentang keadaan Baitul Maqdis, dan tanda-tanya sedang aku terus melihat dengan mata kepala pada saat itu juga. Dan bila Nabi kata Nabi pergi ke Baitul Maqdis dan kembali, dia soalan yang pelik-pelik tadi, sehingga Nabi merasa amat sukar menjawab. Dan ketika Allah tunjukkan live video yang berada, video tu
rakaman tu ataupun yang live tu hanya Nabi sahaja dia bilang. Bila orang kafir Quraisy bertanya, kalau betul kau pergi, apa yang buat di sini? Apa buat di sana? Dan jarak yang antara satu tiang ke tiang lain berapa? Dan berapa besar, berapa lebar, panjang, itulah ditanya. Dan Nabi tonton apa yang Allah tunjukkan dan Nabi terus menceritakan tanpa gagal. Semua Nabi yang menceritakan, ya. Ini peristiwa ini berlaku lebih 1400 tahun lampau, ya. Kalau sekarang ini di akhirat kita boleh saja ada kawan yang sedang tunjuk video kita boleh buat video call pun tengok apa yang berlaku, yang kita boleh lihat seperti mana kita lihat yang berada di bumi Gaza, yang mereka terbunuh dan jumlah mereka lebih 24,000. Kadang-kadang ada di kalangan kita menganggap ini macam lakonan, betul atau tak betul ni, dan kita pun dah malas nak memperceritakan tentang Palestin tidak. Macam kita unfinished business, tak habis-habis cerita. Tetapi kena juga kita menceritakan sebab apa mereka dalam keadaan yang distract macam tu pun mereka tetap mengambil gambar dalam keadaan luka parah. Mereka menghantar kepada kita supaya kita fikir bagaimana cara untuk membantu. Kalau tak boleh yang besar, buatlah cara kecil. Dan jangan sampai kita melupakan terus. Jadi kita takut kita melupakan mereka terus sehingga sampai satu peringkat di kalangan majoriti Islam. Kita katalah senang ahli masjid surau, ya? Sehingga kita apabila ada tim perlawanan bola sepak kita, apabila kalah, kita lagi rasa kecewa daripada masyarakat Islam yang terbunuh di Palestin. Jangan sampai peringkat itu, ya. Kita kena terus menceritakan yang mana boikot, teruskan boikot, ya. Jangan sampai kita lupakan. Kita tak cakna, kita takut apa yang Nabi SAW khabarkan, man la yahtamma bi amri muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak ambil cakna, tidak ambil peduli tentang urusan kaum muslimin, bukanlah daripada kalanganku. Sampai kita nak baca doa pun rasa malas. Kadang-kadang saat kita sebut dengan dengan influencer, dengan tiktokers, mereka kadang-kadang di kalangan mereka perempuan pun mereka tetap juga membaca kunut nazilah. Seperti mana saya kata sebelum ni, sepatutnya yang menjuarai ini adalah di kalangan pentadbir, imam-imam surau masjid yang kena kita baca, supaya dengan kita baca dengan penuh penghayatan, Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu mereka. Inilah satu-satu sedikit yang mampu kita lakukan, ya. Kadang kita malu dengan negara Afrika Selatan yang mana walaupun mereka kebanyakan non-Muslim, mereka berjaya juga menyeret Zionis ini, Israel ini ke ICJ, yang sepatutnya dilakukan oleh negara-negara Islam, OIC. Tapi OIC pun OIC setakat itu sahaja, ya. Apabila Gaza diganyang seteruk-teruknya, dan sehingga jumlah kematian meningkat dengan begitu cepat sekali. Dan lihat ada negara yang bersuara lantang dan tak ada negara yang cuba nak membantu. Adalah satu dua negara miskin cuma membantu dan solidariti mereka, sehingga apabila negara Yaman ini membantu dengan memerangi kapal-kapal Israel yang berada di Laut Merah, tiba-tiba bila dibawa pada persidangan bangsa-bangsa bersatu, maka diusulkan untuk mengecam dan diusulkan tindakan tegas ke atas Yaman. Dan yang negara Islam pun tidak gunakan kuasa mereka untuk menghalang. Sehingga kita tak cakap negara Rusia dan China. Jadi akhirnya cepat saja mereka bertindak untuk mengganyang kembali Yaman. Tapi yang lebih sedih itu ada juga di kalangan negara Islam, negara Arab ini bersekongkol untuk membantu mengganyang Yaman. Inilah pendidikan. Tapi satu jawapan yang berani pada Yaman kata apa? Kami merasa apa yang dirasai oleh penduduk Gaza. Kami rasa amat bersyukur. Biarlah kita sama-sama syahid. Inilah kata solidariti yang ada pada Yaman, tapi tidak ada pada negara-negara lain. Jadi kita jangan sampai
kita merasakan kan itu pun tak ada kena-mengena kita, itu luar negara kan. Jangan sampai kita jadi gitulah. Dan yang kita mampu yang paling minimum apa dia, kita sama yang boykot dah menyebarkan kepada masyarakat antarabangsa atau di Malaysia supaya orang ramai tahu dan terus membincangkan tentang apa yang berlaku di Palestin. Jangan sampai kita give up terus ya. Mudah-mudahan dengan kita menyebarkan perkara-perkara yang berlaku ini, Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa kita disebabkan medsos itu sendiri. Ya. Yang begitu juga janganlah sampai kita terlupa, kita beralih ke arah lain, kita beralih hingga kita melupakan seperti mana saya kata tadi, sehingga apabila kita minat dengan satu tim bola sepak, jadi apabila tim yang kita minat tersebut mereka kalah, kita lagi rasa berduka cita, kecewa lebih daripada pembunuhan yang berlaku ke atas tanah Islam kita. Bila sampai ke peringkat itu kita takut Nabi Isa tidak mengaku kita sebagai umat. Jangan sampai begitu ya. Hadis yang ke-13 an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna bani Israil istakhlafu khalifatan alaihim ba'da Musa faqama ba'da Musa alaihi salam faqama yusalli layla fawqa bayt al-maqdis في القمر فذكر أمورا كان صنعها فخرج فتدلى بسبب فأصبح السبب معلقا في المسجد وقد ذهب قال فانطلق حتى أتى قوما على شاطئ البحر فوجدهم يضربون لبنا أو يصنعون لبنا فسألهم كيف تأخذون على هذا اللبن قال فأخبروه فلبن معهم فكان يأكل من عمل يديه فإذا كان حين الصلاة قام يصلي فرفع ذلك العمال إلى إحقارهم أن فينا رجلا يفعل كذا وكذا فأرسل إليه فأبى أن يأتيه 3 مرات ثم إنه جاء يسير على دابته فلما رآه فرق فاتبعه فسبقه فقال أنزلني أكلمك قال وقام حتى كلمه فأخبره خبره فلما أخبره أنه كان ملكا وأنه فر من رحمة ربه قال إني لأظنني لاحق بك قال فأتبعه فعبد الله حتى ما ترى برميلة مصر قال عبد الله لو أني كنت ثم لاهتديت إلى قبرهما بصفات رسول الله التي وصف لنا. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi Isa sabda sesungguhnya Bani Israel memilih khalifah setelah Nabi Musa AS. Maka sang khalifah ini mendirikan solat pada malam hari di atas Baitul Maqdis di bawah terangnya bulan. Kemudian ia mengingati hal-hal yang pernah dilakukan. Maka sang khalifah ini keluar dan turun dengan tali yang tergantung di masjid dan pergi. Ini Nabi menceritakan kepada para sahabat. Dan sudah sampai lagi, maka ia pergi sampai pada satu kaum yang tinggal di tepi laut dan ia menemukan mereka membuat batu-batu. Maka ia bertanya kepada mereka, bagaimana kalian membuat batu-batu ini? Rasulullah menyambung lagi, maka mereka beritahunya dan ia membuat batu-batu bersama mereka. Khalifah yang dilantik khalifah ni buat batu-batu bersama pekerja-pekerja tadi. Dan ia makan dari hasil kerja kerasnya. Dan jika masuk waktu solat, khalifah ini diberikan solat. Maka pekerja itu pun rasa pelik. Dan orang-orang mereka tak tahu tentang keislaman agama Hanif yang dilakukan oleh khalifah ini, ya. Maka pekerja pun dipelik tentang soalan tersebut, lalu diadukan kepada penghulu di desa tersebut. Maka kepala desa atau penghulu ini meminta siapa? Meminta sang khalifah, yang mana orang ramai tidak mengenali siapa sang khalifah ini, supaya ia datang kepada penghulu tersebut.
hingga 3 kali. Tetapi khalifah tadi tidak mau datang. Dan satu hari pemulung ini pun datang membawa kenderaannya, itu kuda. Ketika laki-laki itu melihat, ketika pemulung ini melihat kepada sang khalifah di lantai tersebut, dan sang khalifah ini pun berjalan cepat supaya tidak dapat diikuti oleh pemulung tadi. Lalu bila pemulung ini melajukan kenderaannya hingga dapat memotong dan diberhentikan, ya. Kata pemulung itu, tunggu sebentar, aku ingin berbicara denganmu. Rasulullah SAW nyambung lagi. Maka kepala desa atau pemulung tadi berdiri dan berbicara kepada lelaki yang khalifah ini. Maka lelaki itu menceritakan kisah. Dan ketika lelaki itu menceritakan bahawa ia adalah raja atau khalifah, namun dari kaumnya demi menyembah Allah. Kemudian pemulung itu pun berkata, sesungguhnya aku ingin menyusulimu, aku ingin ikut bersamamu. Rasulullah satu lagi, maka pemulung tadi pun mengikutinya bersama khalifah tadi, dan mereka berdua menyembah Allah hingga keduanya meninggal di Rumailah, iaitu di Mesir. Abdullah berkata, jika aku ada di sana, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku berada di tempat Rumailah tersebut, dan pasti Nabi SAW akan tunjukkan aku macam mana sifat dan keadaan makam dua hamba Allah, iaitu penghulu dan juga khalifah tersebut. Tapi Nabi hanya menceritakan sahaja. Perkara ini berlaku daripada tempat Baitul Maqdis sampai ke Mesir. Mereka berjalan, dan mereka ini di kalangan orang raja mereka ini di kalangan orang yang beriman. Asalnya khalifah beriman. Kemudian Bani Israel ini suka membantah, dan bayangkanlah jahatnya keturunan Bani Israel ini sampai mereka pernah membunuh 70 Nabi dalam satu masa, dalam satu hari. Ya, jadi sebab tu raja atau khalifah ini dia merahsiakan tentang keislamannya. Ya, tapi bila pemulung tahu, pemulung tu minta izin untuk ikut bersama-sama supaya dapat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau raja yang biasa ni, sedangkan Nabi Musa alaihissalam pun kan yang begitu dikatakan Nabi Musa ni tegas, dan dengan satu kali pukulan dia pukul seorang Kibti yang menolak Nabi Musa, kerana Nabi Musa nak meleraikan pertelingkahan di antara seorang di kalangan Bani Israel dengan kaum Kibti. Dan Nabi Musa cuba nak menghalang daripada orang Kibti ini memudaratkan atau memukul Bani Israel ini. Akhirnya Nabi Musa kena pukul. Nabi Musa bagi satu pengajaran dia. Tiba-tiba tak semena-mena meninggal kaum Kibti. Itu baru sikit. Ya, dalam hadis yang seterusnya kita akan mendengar bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan didatangi oleh malaikat Israel. Ya, apabila malaikat Israel tegur Nabi Musa dalam keadaan terkejut, Nabi Musa bagi satu pukulan hingga tercabut mata malaikat maut ini. Ya, ini adalah hadis yang ke-14. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ursila malakul maut ila Musa falamma ja'ahu saqahu ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال فرد الله إليه عينه فقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن سور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ما قال ثم الموت قال فالآن فاسأل الله أي موسى أن يزنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكسيب الأحمر. Jadi kita bagi laluan dan sambung selepas